Okey, kita sambung dengan tajuk yang minggu lepas. Mikroorganisma adalah benda hidup. Yakni mikroorganisma menjalani proses hidup seperti mikroorganisma bernafas. Pada suatu pagi, Sarah memberi makan arnab-arnabnya dan mendapati salah seekor daripada arnab-arnab tersebut masih tidur. Arnab tersebut tidak bergerak mahupun bernafas. Sarah menyedari bahawa arnab tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Bernafas adalah salah satu daripada ciri-ciri utama benda hidup. Semua benda hidup memerlukan oksigen di dalam udara untuk hidup. Bernafas adalah proses menyedut oksigen ke dalam peparu anda dan kemudian menyingkirkan karbon dioksida. Semua benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan bernafas. Bagaimana pula dengan organisma-organisma yang sangat kecil seperti mikroorganisma? Adakah mikroorganisma bernafas juga? Kita boleh ketahui di kedai roti di sebelah rumah. Pernahkah anda ke kedai roti? Adakah anda tahu pembuat roti memulakan kerja di awal pagi kerana dia memerlukan masa yang lebih untuk menyediakan dough? Roti dibuat menggunakan yeast. Yeast adalah suatu mikroorganisma. Yeast juga bernafas dengan mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Yeast memerlukan gula sebagai makanan. Untuk membuat roti, yeast ditambahkan kepada dough. Yeast membebaskan karbon dioksida apabila bernafas. Ini membuktikan bahawa mikroorganisma juga bernafas. Kedua, mikroorganisma juga bergerak. Eddie dan Michael ingin menyiasat sama ada mikroorganisma boleh bergerak. Mereka pergi ke sebuah kolam yang berhampiran untuk mengumpulkan beberapa sampel air. Eddie mencabar Michael untuk berjalan dengan lebih pantas. Mikroorganisma tidak mempunyai kaki. Eddie bertanya, bolehkah mikroorganisma bergerak? Jawab Michael, semua benda hidup bergerak dan kebanyakannya bergerak sendiri. Mikroorganisma boleh bergerak tetapi bukan dalam cara yang sama seperti manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan mikroorganisma bergerak untuk mencari makanan. Mikroorganisma yang berbeza mempunyai struktur yang berbeza untuk membantu mikroorganisma bergerak. Sebagai contoh, Paramecium bergerak dengan bantuan silium yang menyapu ke depan dan ke belakang. Ameba bergerak dengan mengubah bentuk secara berterusan, iaitu dengan membentuk pseudopodium. Euglena bergerak dengan memutarkan flagellum dalam cara tertentu untuk menarik Euglena di dalam air. Apabila Eddie dan Michael memerhatikan satu sampel air kolam di bawah mikroskop, mereka dapat melihat beberapa jenis mikroorganisma seperti Paramecium dan ameba bergerak di dalam air. Paramecium menggunakan silium untuk bergerak secara rawak. Ameba pula bergerak dengan mengubah bentuk. Ini membuktikan bahawa mikroorganisma bergerak dengan sendiri menggunakan struktur-struktur khas. Dan yang ketiga, mikroorganisma bertumbuh. Jessie dan ibunya kembali ke rumah selepas menghabiskan hujung minggu yang panjang di luar bandar. Jessie berlari ke peti sejuk untuk mendapatkan air sejuk. Oh tidak! Jessie terkejut apabila mendapati peti sejuk tersebut tidak sejuk. Terdapat juga bau yang kurang enak. Nampaknya peti sejuk tidak berfungsi sepanjang hujung minggu lalu.
Jessie mengeluarkan roti yang telah berkulapuk. Buah-buahan juga telah dirosakkan oleh kulapuk. Makanan di dalam peti sejuk sudah tidak segar lagi. Oleh itu, Jessie dan ibunya membersihkan peti sejuk tersebut. Jessie dan ibunya membasuh tangan mereka dengan serta-merta selepas membersihkan peti sejuk. Benda hidup seperti manusia dan tumbuh-tumbuhan menjadi lebih besar dan lebih tinggi apabila bertumbuh. Namun, apabila mikroorganisma bertumbuh, mikroorganisma bertambah dalam bilangan seperti apabila mikroorganisma bertumbuh pada keju yang dibuang oleh Jessie. Untuk menumbuhkan mikroorganisma, keadaan yang sesuai diperlukan. Ketika peti sejuk tidak berfungsi, keadaan di dalam peti sejuk menjadi sesuai untuk kulapuk bertumbuh. Kulapuk bertumbuh kerana terdapat nutrien dan air daripada roti. Suhu peti sejuk juga tidak sejuk. Keadaan-keadaan ini menggalakkan pertumbuhan kulapuk. Kulapuk roti, fungi, adalah contoh biasa untuk memerhatikan pertumbuhan mikroorganisma. Kulapuk boleh dilihat dengan mudah menggunakan mata kasar. Apabila kulapuk bertumbuh, anda dapat melihat kulapuk merebak pada roti hari demi hari. Warna kulapuk juga berubah dari warna yang cerah kepada warna yang lebih gelap apabila kulapuk menjadi semakin matang. Ini membuktikan kepada kita bahawa mikroorganisma bertumbuh. Okey, sekarang mari kita lihat pula apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Jeff, Jessie dan Nenek hendak membeli sedikit makanan untuk perkemahan mereka. Apakah yang kamu ingin beli? Nenek bertanya. Saya inginkan sedikit pastri dan buah-buahan segar, kata Jeff. Saya ingin membeli kentang goreng dan burger ayam agar perkemahan saya lebih istimewa, kata Jessie. Berhati-hati ketika kamu memilih makanan untuk perkemahan. Makanan segar boleh rosak dengan mudah disebabkan oleh mikroorganisma, kata Nenek. Di tapak perkemahan juga, kamu tidak ada peti sejuk untuk menyimpan makanan. Mari kita dapatkan beberapa barangan makanan terawet, kata Nenek. Nenek kemudian mengambil beberapa paket buah berangan. Di dalam paket-paket ini, tiada udara dan tanpa udara, mikroorganisma tidak boleh bernafas atau bertumbuh. Nenek kemudian mengambil beberapa mi cawan segera. Mi tersebut tidak mengandungi air dan tanpa air, mikroorganisma tidak boleh bertumbuh. Sekarang kamu berdua patut memilih beberapa paket biskut yang kamu inginkan, kata Nenek kepada Jeff dan Jessie. Kulapuk mudah bertumbuh pada roti apabila suhu adalah terlalu tinggi. Namun, biskut kekal segar untuk beberapa hari. Biskut adalah pilihan yang lebih baik. Sayur-sayuran segar seperti timun boleh rosak dengan mudah. Tetapi jika kita membeli jeruk timun, ia tahan lebih lama disebabkan oleh cuka. Cuka adalah sangat berasid dan mikroorganisma tidak suka keadaan berasid. Kesemua ini menunjukkan bahawa mikroorganisma memerlukan air, udara, nutrien, suhu yang sesuai dan keasidan yang sesuai untuk bertumbuh dengan lebih cepat. Tanpa faktor-faktor ini, mikroorganisma tidak boleh bertumbuh dengan lebih cepat. Kesimpulannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu suhu, udara, keasidan, air dan nutrien. Sekian, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Semoga berjumpa lagi. Bye.